وعلى آله وصحبه وله إلى قيام الساعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Ayat suruhan dan larangan. InsyaAllah malam ini kita nak menyambung ayat yang seterusnya. Kita ada sedikit pada ayat yang sebelum ini, tak apa, kita nak baca dulu ayat yang baru. InsyaAllah kita nak baca ayat yang ke 188 dan ayat 189 insyaAllah. Ayat 188, ayat 189 pada halaman 29. Halaman 29 Surah Al-Baqarah. Baik, saya baca insyaAllah. Nampak semua namanya apa? Dia Yang tak ada. wanita je, yang wakil lelaki tak ada, tak apa. Saya baca insyaAllah. Kita baca ayat 188 dan juga ayat 189. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ayat 188. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Baik. Kita telah melihat sebelum ini ayat yang ke-186, ayat yang berbentuk suruhan Allah Azza wa Jalla, dan ia adalah berkaitan dengan doa ataupun permintaan. Dan di penghujung ayat itu Allah sebutkan dua perkara, maka hendaklah kamu menyahut seruanku dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan kamu menjadi baik serta betul. Perkataan rushd ataupun yarshudun itu sedikit kita nak lihat beza di antaranya dan perkataan huda. Huda maksudnya petunjuk. Ar-rushd juga dalam ayat yang lain digunakan dengan makna petunjuk juga. Jadi apa beza antara dua ini? Ringkasannya sahaja. Pertama,
Ada pendapat menyebutkan bahawa huda itu adalah istiqamah pada ilmu. Huda adalah istiqamah pada ilmu. Istiqamah untuk belajar, istiqamah untuk mengetahui kebenaran dan benar dalam apa yang dipelajari itu. Kan kerana kita telah sebutkan sebelum ini, kita pernah sebutkan bahawa ilmu itu ada yang bermanfaat dan ada yang tidak bermanfaat, kan. Oleh sebab itu Nabi doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami. Dan Nabi berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka huda adalah petunjuk agar seseorang itu istiqamah, dan dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Dia belajar, dia mengetahui, dia belajar itu satu hal, dan dia belajar itu adalah perkara yang betul, perkara yang tepat, perkara yang benar. Kerana kita tak nak menghabiskan masa kita mempelajari sesuatu yang akhirnya kita rasa macam salah rupanya. Kenapa yang aku belajar dulu tu? So dah membazir dah kita punya masa. Yang kedua, rushd, dia adalah istiqamah pada amal ataupun pada kerja. Kerana setelah ada ilmu, ia dituntut selepas itu adalah amal. Maka dalam nak beramal ataupun dalam nak melakukan apa pun bentuk pekerjaan, maka ar-rushd diperlukan agar kita istiqamah dalam melakukan sesuatu. Pendapat yang lain menyatakan bahawa huda ia adalah kekuatan dan ketekunan untuk sampai kepada Allah. Kekuatan dan ketekunan untuk sampai kepada Allah. Rushd adalah dituntun ke jalan Allah dan kejelasan jalan tersebut. Maka rushd dan juga huda, dia adalah sesuatu yang saling berkait dan saling diperlukan. Kedua-duanya diperlukan oleh seorang Muslim. Kita perlu untuk Allah tuntun kita ke jalan yang betul. Kita nak agar berada di atas jalan yang betul, yang jelas. Kita tak naklah berada di atas jalan yang samar-samar ni. Sama jalan yang tak berapa nampak, jalan yang berkabus, jalan yang berbelok-belok. Kita tak nak. Kita nak berada dalam di atas jalan yang jelas. Dan kita perlukan juga kepada kekuatan dan ketekunan untuk berada di atas jalan itu hingga nanti sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kita mohon pada ihdinas siratal mustaqim itu. Kita minta kekuatan dan ketekunan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka itu ayat ke-186 kita ambil sebelum ini ayat yang mengandungi suruhan. Kita bergerak pada ayat ke-188, ayat yang ke Syafakillah Januria. Ayat yang ke-188, Allah sebutkan tentang dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain. Baik. Sebelum ini kita dah lalu tak ayat tentang makan-makan semua ni? Kita dah lalu kan ayat tentang makan-makan, baru je kita lalu ayat tentang makan-makan. Beberapa ayat sebelum ni kan tentang makan. Waktu itu Allah sebut tentang apa? Pertama suran umum. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang berada atas muka bumi ini yang halal dan juga yang baik. Kemudian Allah suruh pula beberapa ayat selepas itu kepada orang beriman. Wahai orang beriman, kulu mimma razaqnakum. Makanlah daripada harta yang kami telah rezekikan kepada kamu. So dia dah cerita tentang makan. Dan di sini juga ceritanya tentang makan, wala ta'kulu lagi sekali. Janganlah kamu makan. Bezanya pada dua ayat sebelum ini disebut tentang makan yang makan, fizikal punya makan lah, makanan. Tapi di sini disebut tentang apa? Jangan memakan harta. Dia fokusnya kepada makan, tetapi dia adalah makan harta. Dia bukan lagi makan makanan lah, kan? Kerana bila sampai pada bahagian ini, maka kita akan lebih jelas tentang
kenapa Allah memperingatkan dalam Al-Quran ini berkali-kali tentang makan? Allah ingatkan berkali-kali tentang makan. Kerana kita ada makanan yang fizikal yang perlu kita jaga, halal dan juga haramnya, baik ataupun tidak. Dan kita ada harta orang lain yang kita kena jaga daripada kita termakan dengan cara yang salah. Maka perihal makan, kita dah sebutkan sebelum ini penting sangat Al-Quran highlight kan, kerana orang menghabiskan masanya 24 jam tu banyak tentang mencari makan. Orang banyak menghabiskan umurnya puluhan tahun daripada muda sampai ke tua untuk cari makan. Maka perihal makan, perihal yang utama dalam kehidupan manusia. Itu akhirat semua cerita tentang makan. Dan Allah cerita tentang syurga, ceritanya pasal makan. Allah cerita tentang neraka, ceritanya juga tentang makan. Buah apa ada kat situ, minuman apa yang ada di neraka. Ceritanya semua tentang makan. Dan cerita tentang makan ini, Allah letakkan di tengah-tengah itu tentang apa? Ayat 186, tentang doa. Tentang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah selitkan di tengah-tengah itu? Kenapa tak sekalikan cerita tentang makan, letak sekali? Kan dengan ayat yang makan sebelum ni lah. Tapi Allah cerita tentang makan, kemudian ada cerita tentang lain, dan ada cerita tentang apa? Ada cerita tentang bulan Ramadan. Kan? Bulan Ramadan yang besarnya tentang apa? Tentang makan lah. Kan? Kerana puasa adalah tentang menahan makan dan juga minum. Kan? Kemudian Allah cerita tentang doa dan permintaan kepada Allah. Kemudian Allah balik cerita tentang makan. So kalau kita tengok dia punya sequence je. Kenapa? Kerana perihal makan ini, ia akan memberi kesan kepada apa? Kepada doa seseorang. Ke tak bagi kesan? Makan bagi kesan tak pada doa? Bagi. Bagaimana makan tu memberi kesan kepada doa? Halal haram makanan. Halal haram makanan. Halal haram. Baik. Tak baca doa, share dengan syaitan. Tak makan doa, share dengan syaitan. Betul? Tak baca doa dengan syaitan. Lagi, macam ni makan boleh ada kaitan dengan doa? Kalau makanan tu makanan yang kita makan tu halal, doa kita makbul, Ustaz. Kalau makanan kita tu halal, doa kita makbul. Baik. Maka makan, dia memang ada kaitan secara langsung dengan permintaan ataupun doa. Kan pertama, nak makan memang kena baca doa lah. Kan? Kalau tak, dia akan makan dengan syaitan. Kan? Doa makan. Apakah ada doa makan? Bismillah. Bismillah. Pendeknya. Itu bismillah. Rezeki banyak Allah bagi. Kedekutnya dengan doa. Kenapa kedekut dengan doa? Allahumma barik lana fima. Bismillah wa ala barakatillah. Tu doa cari parking Ustaz. Jangan salah baca kan, tersalah. Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Baik. Doa makan. So ada seorang yang bertanya kepada saya sebelum ini berkaitan dengan, ada disebutkan tentang doa makan. Bismillah wa ala barakatillah kan. Ada orang bertanya tadi berkaitan dengan itu. Doa makan, kalau mengikut ranking hadis yang paling tinggi tingkatan darjat hadisnya adalah perintah Nabi SAW kepada seorang kanak-kanak, ya ulam samillahu ta'ala wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik. Wahai anak, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan, makan apa yang hampir dengan. Maka nak makan, doa makan yang kalau ikut dalam hadis yang rankingnya paling tinggi adalah bismillah. Maka makan itu memadai dengan membaca bismillah. Mudah dengan baca bismillah kan. So kalau kita nak ajarkan pada anak-anak, boleh ke tak? Boleh. Kan? So kalau nak ajar doa yang panjang tu, dia akan panjanglah, lambatlah sikit lah tak nak ambil kan. So nanti dia skip nak baca doa makan sebab panjang. Sedangkan yang Nabi ajar tu pendek je, bismillah. Baca bismillah cukup dah.
Kan, walaupun kita hanya bismillah, tak baca bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah, sudah memadai. Yang kedua adalah dalam hadis Allah membarik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Itu darjat hadisnya adalah hasan. Yang atas tadi sahih, yang kedua adalah hasan. Yang ketiga adalah doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu darjat hadisnya adalah dhaif. So kalau ikut darjat hadis dia lah, kan. So kita boleh itu darjat hadisnya adalah dhaif. So kita boleh amalkan je. Tapi itu kaitkan dengan azab tadi tu, makan dan Betul. Doa makan tu dia dikaitkan dengan azab. So memang makan, bila tengok dalam Quran, Allah bagi perhatian sebab dia memang akan bagi kesan kepada akhirat. Kalau mengikut darjah hadis, doa makan itu status hadisnya adalah dhaif, begitu yang disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Akan tapi tak ada masalah untuk nak amalkan mana-mana doa pun boleh je. Tak ada masalah. Cuma kalau mengikut ranking hadis, itulah dia punya rankingnya. Okey. So kalau orang baca bismillah je, kita jangan condemn dia. Jangan kata kau ni kedekut lah kan, rezeki banyak baca bismillah je. Tak. Kan? Kalau orang tu baca doa yang lain, kan pun jangan kita condemn dia, kerana rupanya ada riwayat lain juga yang menyebutkan tentang doa makan, dan riwayat itu lebih tinggi darjat hadisnya, status hadisnya itu daripada doa makan yang kita biasa baca. So okey je baca yang mana-mana pun. Itu yang pertama, makan kena baca doa. Itu yang paling penting lah. Jangan tak baca doa. Baik, yang kedua, sudah tentu makan memberi kesan kepada doa ataupun permintaan, kan? Kerana dalam hadis yang Nabi sebutkan tentang seorang lelaki yang pakaiannya dan rambutnya itu kusut masai, kan, berdebu di padang pasir, lalu melutut, mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah. Dia panggil ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Nabi kata fa ta'amuhu haram, fa maskanuhu haram. Nabi kata dia makan makanan yang haram. Dia pakai pakaian yang sumbernya daripada yang haram. Kan? Maka Nabi sebut fa aina yustajabulah. Macam mana dia nak doanya itu nak dimakbulkan kalau yang dia makan itu adalah perkara yang haram. Maka sebab itu ayat tentang doa ini Allah letakkan di antara cerita tentang makan. Suruhan makan umum kepada manusia, kemudian suruhan makan kepada orang yang beriman, kemudian cerita tentang bulan Ramadan, yang bulan Ramadan kisahnya adalah tentang tak boleh makan dan juga minum. Kemudian Allah cerita tentang doa, permintaan, dan pada ayat 188 ini ceritanya kembali tentang makan. Kerana makan kesannya, kan, macam Haji Nurul sebutkan waqina adzabannar, dalam doa makan kita itu ceritanya adalah sampai kepada mendapat azab di neraka. So itu cerita tentang makan. Dan di sini cerita makannya adalah tentang amwal, tentang harta. Kerana manusia inilah dua benda yang menjadi kegilaannya. Makanan tu kan, nak try ni, asal yang viral je pergi. Mana ada viral sampai. Kena drive 3 jam, 4 jam sampai. Kena beratur setengah jam. Kan kalau pergi nasi kandar Din dekat apa? Batu Penang. Penang tu. Minimum setengah jam. Okey, orang beratur. Kan? Tapi kalau imam baca panjang sikit, lepas solat siaplah imam tak boleh ke baca pendek sikit, kan? Baca setengah muka dah lah. Imam tu je satu muka surat, kan? Baca setengah muka surat dah lah. Lepas tu panjang boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Maka perihal makan, ini manusia memang menjadi satu kegilaan. Orang boleh bayar berapa pun, kan? Pergi makan kat Salbe tu, satu steak sampai 1,000 lebih, 2,000 lebih dolar. Orang beli. Dah datang tempat dia kena bayar mahal, beli juga. Kemudian satu lagi yang menjadi kegilaan manusia adalah harta. Dua ini menjadi kegilaan manusia, dan dua ini adalah berkaitan dengan makan. Lepas tu Nabi SAW sebutkan dalam hadis, "Lau kana ibni Adam wadiyan min zahab
labtagha salisan. Kalaulah ada kalaulah anak Adam itu mempunyai 2 lembah emas. 2 lembah emas. Bukan 2 cupak, bukan 2 mangkuk, bukan 2 peti, 2 lembah emas. Labtagha salisan. Pasti Nabi kata dia nakkan lembah yang ketiga. Nakkan lembah yang ketiga. Dan penghujung hadis tu Nabi kata, dan tidaklah yang akan memenuhi perut Nabi Adam itu kecuali perut anak Adam kecuali at-turab, kecuali tanah nanti akan memenuhi. Harta 3 lembah pun tidak akan cukup. Maka 2 perkara menjadi kegilaan manusia, makan fizikal dan juga harta. Sebab itu Allah peringatkan banyak dalam Al-Quran, terutamanya di awal-awal ni. Dan pada surah lain pun Allah akan terus bercerita tentang makan. Tapi banyak beberapa peringatan ini Allah letakkan di awal Al-Quran, iaitu pada surah Al-Baqarah ini. Perihal makanan yang fizikal, orang sanggup buat apa je, beratur, pergi makan jauh-jauh, drive jauh, orang tak kisah. Begitu juga dengan memakan harta orang lain, orang tak kisah. Asalkan boleh dapat untung, orang sanggup buat apa je. Kan? Asalkan boleh dapatlah projek, boleh dapatlah apa-apa berkisar dengan duit, orang akan sanggup buat apa saja. Adik-beradik pun boleh putus hubungan kerana harta. Maka sebab itu Allah berulang kali ingatkan dalam Al-Quran berkaitan dengan makan, dan di sini adalah makan harta. Jangan makan harta orang lain dengan cara yang salah, bil batil. Kalau kita makan harta orang lain dengan cara yang betul, boleh tak? Macam mana makan harta orang lain dengan cara yang betul? Dengan cara perniagaan. Maka itu dibenarkan lah. Kan? Itu harta orang tu. Lepas tu dia beli dengan kita. So, dia bukan dengan cara yang batil, maka itu dibolehkan. Didapati dengan cara pusaka, warisan, boleh. Dia harta orang lain tapi diwariskan kepada kita, dapat, boleh. Yang tak boleh adalah makan harta orang lain dengan cara yang batil, walaupun itu adalah harta mak ayah kita. Walaupun itu adalah harta ahli keluarga kita, contohnya anak-anak. Kalau diambil secara batil, maka itu tidak dibenarkan. Waktu dulu biha ilal hukam, dan jangan pula kamu menghulurkan. Di sini ayatnya berbentuk larangan. Pertama, jangan makan harta. Yang kedua, dia bermula di sini. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu kepada hakim-hakim. Itulah dengan makna apa? Memberi rasuah. Maka ini larangan kedua Allah Azza wa Jalla ingatkan, kerana kegilaan manusia nak mendapatkan harta ini menjadikan seseorang itu sanggup buat apa sahaja. Cikgu Melani bertanya, ibu yang mengambil harta anak-anaknya yang menjadi anak yatim. So kalau kata kematian pasangan, maka isteri ada bahagian dia, anak-anak ada bahagian dia. Maka harta anak-anak itu adalah hak dia, kena ada seseorang yang menjagakannya sampai dia mampu untuk nak menjaga sendiri. Dan kalau makan harta itu diumpama makan harta anak yatim, walaupun ibunya sendiri. Tapi kalau ibu dia guna untuk nak membesarkan dia, bolehlah. Kan? Asalkan digunakan untuk kemaslahatan ataupun untuk menjaga anak tersebut. Yang sebenarnya kalau kita cerita ibu bapa, sebenarnya boleh ambil harta anak tanpa minta izin. Tanpa meminta izin. Kalau mak ayah itu memerlukan. Kalau mak ayah itu memerlukan, tak ada duit dan nak membeli barang keperluan, bukan kehendak tau, teringin nak beli handbag baru ke, sofa baru ke, nak raya ni kan. Itu tak boleh lah. Tapi kalau untuk keperluan, nak buat makan ataupun hutang yang dituntut kan. Maksudnya alung sampai datang rumah ke, membahayakan, maka mak ayah boleh ambil harta anak tanpa meminta izin. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada mak ayah. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, anta wa maluka li abika. Engkau dan ayah engkau, engkau dan harta engkau adalah kepunyaan ayah engkau. So dia parent boleh ambil.
ikut sukati dia, tetapi keperluan. Dia bukan kepada kehendak. Kalau nak jalan-jalan, nak pergi holiday, tak boleh. Dia mengikut kepada keperluan sahaja. Ibu tak kerja lah Ustaz, kenalah guna harta anaknya kan, anak yatim bukannya asnaf. Ya. So kalau untuk kemaslahatan anak boleh, tidak ada masalah. InsyaAllah. Sini Allah peringatkan tentang betapa rakusnya manusia dalam nak mendapatkan harta ataupun sesuatu hingga apa? Sanggup nak memberi rasuah. Memberi rasuah tu bunyinya macam rugi, tapi orang takkanlah nak rugikan, mesti dia nak dapat something in return. Sebab tu dia memberi rasuah. Dan ini bukan hanya cerita tentang yang besar-besar, dia juga sampai yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil juga. Kan apa saja bentuknya berikan. Tujuannya apa? Hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan cara yang salah. Bila seorang itu nakkan contoh, nakkan projek ataupun tender, dia beri rasuah, maka itu sebahagian apa? Memakan harta orang lain. Dengan cara dia memberi dengan cara memberi rasuah. Sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ala innama ana bashar wa innama ya'tini al-khismu fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa aqdi lah faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa innama hiya qit'atun min narin falyahmilha aw liyadharha. Ingatlah, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, dan sesungguhnya sering datang kepadaku orang-orang yang mengadukan perkaranya. Barangkali sebahagian dari kalian lebih pandai dalam mengemukakan alasannya daripada lawannya. Kerana itu aku memutuskan perkara untuknya. Barang siapa yang telah kuputuskan buatnya menyangkut masalah hak seorang muslim, yang pada hakikatnya hal itu hanyalah merupakan sepotong api neraka. Kerana itu hendaklah seseorang menyanggahnya atau meninggalkannya. Nabi SAW sudah tentu orang datang berjumpa dengan baginda untuk nak apa? Menyelesaikan perselisihan yang berlaku. Dan sudah tentu juga ada berkaitan dengan harta. Maka Nabi SAW sebutkan pada ayat ini, di awalnya, di awal hadis disebutkan, innama ana bashar. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Nabi sebut sesiap. Kenapa Nabi sebut begitu? Nabi nak bagi tahu bahawa baginda adalah manusia yang akan ada waktu tersilap. Akan ada waktu tersilap. Bila Allah tidak memberi petunjuk, maka Nabi akan ada mungkin waktu yang tersilap untuk melakukan keputusan. Maka sebab itu para sahabat ada beberapa ketika, terutamanya pada waktu-waktu yang genting, bila Nabi beri satu arahan ataupun keputusan, maka ada ketika yang sahabat bertanya, tapi berdasarkan kepada pengalaman mereka lah dalam perkara itu. Antaranya ketika terjadinya peperangan di antara di Madinah dengan ketika mana perang Khandaq, Al-Ahzab ataupun disebut sebagai Al-Ahzab, yang mana satu ni siapa yang dah masuk tadabbur surah Al-Hasyr, kita dah lalu kan, kita ada 3 kabilah Yahudi di Madinah, Qainuqa, Bani Nadir dan juga Quraidah. So Qainuqa dah diusir, Bani Nadir dah diusir, sebelum perang Khandaq tu dah diusir lah. Kemudian ketika perang Khandaq, yang tinggal lagi ada siapa? Quraidah. Satu lagi yang ada tinggal. Dan apa yang terjadi ialah mereka nak berpakat dengan tentera Al-Ahzab, nak bagi ruang masuk ke Madinah. Nak bagi masuk ke Madinah. Sebab waktu tu kan dah korek parit tu, perang Khandaq tu perang parit tu. Sudah korek parit pada depan, so yang tinggal bahagian belakang. Bahagian belakang kenapa tak korek parit? Sebab bahagian belakang tu adalah ladang kurma milik Yahudi. So kalau nak masuk memang besar dan jauh dan susah nak masuk kalau dengan bilangan tentera yang ramai. So bahagian belakang tu Nabi tak usik. Sebab dia susah nak masuk. Lagi-lagi kalau masuk dengan tujuan nak menyerang.
Akan tapi itu je satu pintu yang tinggal untuk masuk ke Madinah. Maka datanglah Azab nak berpakat dengan Quraidah. Sampai berita itu kepada Nabi SAW. Nabi datang bertemu dengan wakil Quraidah. Nak apa? Nak berdamai, nak tanya kau nak apa sebenarnya? Kau nak apa? Kan? Nabi bagi. Sebab apa? Nabi tak nak nanti dia berpakat, berpaling tak ada. Maka ketika itu adanya wakil daripada Ansar, kan, Aus dan juga Khazraj, wakil daripada Ansar, dua saat tu, dua pemimpin Aus dan juga Khazraj, namanya satu namanya Sa'ad bin Ubadah, seorang lagi namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu yang ketika dia meninggal bergegar arash Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi bagi keputusan, Nabi kata nak suruh berdamai, Nabi nak bagi apa yang Yahudi itu nak. Kemudian Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, engkau buat ni adakah sebab wahyu daripada Allah ataupun sebab dia adalah daripada engkau, berdasarkan engkau punya fikiran lah, kan, pendapat engkau. Maka Nabi kata ini adalah pendapat aku. Maka Sa'ad bin Mu'adz memberi cadangan untuk melakukan perkara yang sebaliknya daripada apa yang Nabi telah sarankan. Kan? Maka Nabi sebut dia adalah seorang manusia, ada kemungkinan melakukan kesalahan kecuali jika itu adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam nak membuat keputusan, bila ada dua orang datang berjumpa dengan Nabi mengadu tentang satu hal, maka Nabi manusia, Nabi tak tahu perkara yang gaib. So Nabi tak tahu dia ni tipu ke, dia ni betul, Nabi tak tahu. Maka Nabi akan berhukum berdasarkan hujah yang diberikan. Dia ni bawa cerita, dia ni bawa bukti masing-masing. Kemudian Nabi akan bagi keputusan. Dan Nabi ingatkan, apa pun keputusan yang Nabi bagi, maka perkara itu adalah ibarat qit'atun min nar, ibarat sepotong neraka, satu potongan daripada neraka. Yang mana kalau kata orang tu dia betul lah, maksud dia memang hak dia, orang tu yang ambil, so dia selamat. Akan tetapi kalau dia telah memperdaya hakim disebabkan dia pandai berhujah, kan sekarang orang apa, hire lawyer yang pandai-pandai tu kan, so dia punya hujah tu memang baik punya sampai boleh terselamat. Maka kalau dia bersalah tapi disebabkan hujah dia itu, maka hakim termakan dengan hujahnya lalu berbagi dia kemenangan, berpihak kepada dia, maka Nabi ingatkan itu adalah satu potongan daripada neraka. Kalau kata dia berada di pihak yang benar, maka terimalah keputusan Nabi itu memberi pihak kepada dia. Tapi kalau dia sebenarnya salah dan Nabi memberi keputusan berpihak kepada dia, maka Nabi ingatkan itulah satu potongan pada neraka. Dia sendiri kena mengaku dan tidak menerima keputusan itu. Maka begitu juga yang Allah sebutkan pada ayat ini, ada manusia yang dia memberikan apa sahaja. Perkataan waktu dulu ini, waktu dulu, dia berasal daripada perkataan dal, lam, waw. Dalwun. Apa maksud dalwun? Maksudnya ialah mendekatkan makanan ataupun minuman dengan, kata dengan apa dengan timba. Ibarat kita macam macam ambil air dalam perigi. Kita campak dalam perigi itu, betul kita tarik timba tu kan. So itu maksud apa? Mendekatkan. Kita tarik itu proses mendekatkan. So air itu makin naik dekat dengan kita. Maka waktu dulu pihak ilal hukam maksudnya mendekatkan apa? Mendekatkan makanan, minuman, sesuatu kepada hakim. Maksud dia bagi duit, dia bagi apa? Dia bagi kuasa ke, dia bagilah apa benda lah dekat hakim tu. Dengan tujuannya ada apa? Litakulu fariqan min amwalin nas, untuk makan sedikit daripada harta manusia dengan cara yang salah. Maka Nabi peringatkan, kalau Nabi tersalah memberi keputusan dan orang tu dia itu sebenarnya menipu, maka itu adalah satu potongan daripada neraka. Maka apatah lagi kalau orang itu dia memang sengaja
sengaja nak menang sesuatu yang bukan hak dia, maka itu adalah jauh lebih besar kesan dan juga akibatnya. Maka kalau peringatkan pada ayat ini, dua peringatan. Pertama, peringatan yang lebih kurang ayat sebelum ini, cuma ayat sebelum ini bercerita tentang makanan yang fizikal, tapi ayat ini bercerita tentang makanan daripada sudut harta. Mengambil harta orang lain apapun bentuknya. Jangan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan yang kedua, jangan memberi rasuah ataupun jangan sogok. Mudah-mudahan kita jauhlah daripada perkara ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada situasi ataupun pekerjaan yang kita terpaksa deal dengan perkara-perkara begini, sama ada kita kena bagi ataupun kita berada pada pihak yang diberi. Kita tak bagi tapi kita diberi. Kan, kerana dia adalah satu perkara yang bahaya, susah nak nampak. Orang bagi dengan nama yang pelbagai. Kan? Dan kadang-kadang kita rasakan, oh dia bagi tu sebab kawan, dia bagi tu sebab hadiah, tak ada kena-mengena dengan kerja, dengan urusan peniaga, tak ada kena-mengena. Kan? Akan tapi kisah yang telah berlaku dalam pemerintahan Khalifah Rashidin, bila seorang itu diberikan sesuatu pemberian, maka ditanya, Nabi tanya, engkau dapat itu sebab apa? Sebab jawatan engkau ke ataupun sebab engkau? Kalau contoh, kan, kita diberikan sesuatu, diberikan hamper contohnya lah kan, hamper. Kebetulan pun raya. Dan kebetulan kita adalah, katakanlah kita pengarah sesuatu lah kan. Kita beri itu atas nama sebabkan kita pengarah ataupun sebab diri kita. Macam mana nak tahu? Ialah, katakan kita kalau kita bukan pengarah, dapat lagi tak? Kalau masih dapat, maka itu adalah sebab kita, bukan sebab jawatan. Jadi kalau pengalaman orang yang bekerja kerajaan, habis je dia turun, habis penggal dia ke, kalah ke, habis dia punya jawatan ke, hilang dah semua. Tak ada dah hamper-hamper sampai kat rumah, tak ada dah. Dulu berlambat-lambat hamper tak termakan, habis je turun je jawatan, hamper-hamper semua pun tak ada dah. Satu pun tak ada dah sampai dekat rumah. Maka boleh tahu hamper itu sampai sebab apa? Dia adalah sebab jawatan, bukan kerana diri dia. Kan saya teringat pak mentua saya bercerita dulu dia berkhidmat di apa, Perbadanan Negeri Johor Corp kan. Dia kata kalau datang office tu, memang setiap hari datang office, memang guard tu akan tabik lah. Guard tu akan tabik. Satu hari tu dia datang naik kereta sendiri. Sampai kat guard tu, bukan saja guard tu tak tabik, guard tu tahan lagi. Rupa-rupanya selama ni guard tu tabik kepada apa? Guard tu tabik dekat nombor plate kereta. Sebab kan Johor Corp nombor plate dia semua 2692. So pak mentua saya kata rupanya guard tu tabik dekat nombor plate. Bukan tabik kat orang kat dalam tu. Sebab bila dia datang dengan kereta yang lain, nombor plate yang lain, tak bagi masuk pun. Bukan kata nak tabik. Bagi masuk pun tak. Oleh sebab itu perihal memberi rasuah dengan nama hadiah dan sebagainya ini, bukan saja orang yang memberi, orang yang menerima juga itu perlu berhati-hati. Sebab Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar, yang bagi dan yang mengambil, dua-duanya berada di dalam neraka. So dia bukan saja orang yang bagi yang salah, orang yang menerima juga berdepan dengan hukuman yang sama. Baik, maka itu dua peringatan ringkas pada ayat yang ke-188. Kita nak melihat pada ayat yang ke-189. Bawah itu, firman Allah terjemahannya. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia. Khasnya ibadah haji. Dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah kamu itu melalui pintunya. Serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Ayat 189. Ia adalah rangkaian ayat yang bermula dengan yas'alunaka. Terjemahannya, mereka bertanya. Dan bila ada yas'alunaka, mereka bertanya, dia bertanya, kan, maka selalunya dia digandingkan dengan perkataan kul.
katakanlah wahai Muhammad. Kenapa ada perkataan kul? Kerana jawapannya ini datang daripada Allah, dia bukan datang daripada Nabi SAW. Nabi apabila ditanya dengan soalan, Nabi tidak terus menjawab, Nabi akan tunggu dulu wahyu. Nabi tak terus jawab. Adalah ketika yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, Nabi memberi keputusan secara cepat tanpa menunggu wahyu, lalu keputusan itu adalah keputusan yang salah, yang berlainan daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tegur dan kemudian Allah bahasa Arabnya adalah tasamuh, beri kelepasan. Allah kata tak apalah, untuk benda tu dah tersilap, nak buat macam mana kan? Allah sebutkan dalam surah At-Taubah kisah tentang. Maka bila ada yang bertanya, maka perkataan yang kita akan jumpa selepas itu adalah kul, katakanlah. Daripada gandingan ini kan, ada beberapa pengajaran yang boleh kita lihat. Yang pertamanya ialah Nabi SAW tidak berkata dengan sesuka hati dia. Nabi tak berkata dengan sesuka hati dia. Nabi akan hanya bercakap dengan apabila Nabi mempunyai maklumat tentang perkara tersebut. Maka bila ditanya, Nabi tak terus menjawab. Nabi tunggu dulu. Nabi hanya akan bercakap apabila ada maklumat tentang perkara tersebut. Yang kedua, maka itu mengajarkan kepada kita apa? Mengajarkan kepada kita jangan terlalu gairah untuk nak menjawab soalan. Kadang-kadang saya sering sebutkan perkara ini, saya ulang-ulang. Kadang-kadang kala kita bila berada di satu kedudukan, setiap soalan yang sampai kita nak jawab. Kenapa? Kerana kedudukan kita itu perlu kita jaga. Kita ada air muka yang kita nak kena jaga. Kita ada kedudukan yang kita nak jaga. Kan? Kadang kalau bertanya tiba-tiba menteri tak ada jawapan, orang memang akan kecamnya lah kan. Orang memang tak tunggu lah. Orang akan kecam. Tapi perbuatan untuk tak menjawab soalan itu adalah perkara yang baik. Kan? Tapi sebab masyarakat tidak memahami tentang perkara ini, maka bila ditanya dengan soalan, maka orang nakkan apa? Orang nakkan kepada jawapan. Kalau tak ada jawapan, orang akan kutuk, orang kata ini apalah, kata je menteri, kata je ustaz kan. Tapi bila tanya tak tahu. bila tanya tak tahu. Maka Nabi SAW tak akan bercakap kecuali Nabi ada maklumat tentang perkara itu. Yang kedua, yas'alunaka dan juga kul beritahu kepada kita bahawa bila ada orang tanya baru bercakap. Jadi kalau orang tak bertanya kan, orang tak suruh jangan bercakap. Sebab itu Nabi pesan berkatalah dengan perkataan yang baik ataupun diam. Kerana nak bercakap dia ada ketika dia, ada waktunya. Itu kalau orang nak bercakap, dia jangan suka nak bercakap je kan. Dia ada waktu-waktu dia yang dia boleh bercakap, dan pada kebanyakan waktunya dia kena lebih banyak untuk diam. Dan bila bertanya, ketika itu barulah kan bercakap. Dan jangan pula bila ditanya senyap. Bila ditanya senyap, bila ditanya kena cakap walaupun dengan jawapan saya tak tahu tentang perkara itu. Baik. Saya nak mengajak kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat ke 106. Baik, kita lihat pada ayat ke 108. Ayat yang ke 108. Pada muka surat 17 surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke 108, saya bacakan sahaja. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Adakah kamu pula hendak meminta dari Rasul kamu sebagaimana diminta dari Nabi Musa oleh kaumnya dahulu? Dan sesiapa yang menukar iman dengan mengambil kekufuran, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. Allah bertanya dalam ayat ini, adakah kamu semua wahai umat Muhammad nak bertanya kepada Rasul kamu seperti mana Nabi Musa dulu ditanya oleh kaum dia? Siapa? Bani Israel. Perkataannya adalah tas'alu. Bertanya. Diterjemahkan juga dengan meminta. Di sini highlightnya adalah tentang bertanya. Adakah kamu nak tanya kepada Rasul kamu seperti mana yang ditanya kepada Nabi Musa alaihi salam? Apa yang terjadi ialah ketika Nabi SAW, ramai orang datang bertanya kepada baginda. Berbagai soalan Nabi dapat. Dan setiap orang ada soalan yang hendak ditanya. Betul tak? Setiap kita ada soalan yang hendak ditanya masing-masing. Maka Allah peringatkan pada ayat ini tentang apa? Adakah kamu nak tanya kepada Nabi Muhammad seperti mana Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa AS? Apa soalan-soalan? Apakah dia soalan-soalan yang ditanya, antara soalan yang ditanya oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Apa antara soalannya? Ada tak soalan yang Bani Israel tanya kepada Nabi Musa? Ke tak ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Bukan tak ada soalan, suara pun tak ada. Warna lembu Tak tu ing- tak tak Ustaz? ingat, Yang tak ingat. warna lembu tu, warna lembu. Tentang lembu. Oh, tak Tentang ingat. lembu. Baik. Betul tak Ustaz? Baik, antara soalan yang ditanya adalah tentang lembu. Bani Israel terkenal dengan bertanya soalan, dan antara soalan yang awal-awal yang Allah bawakan dalam surah Al-Baqarah adalah berkaitan dengan bertanya tentang lembu yang diminta disembelih oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat ini Allah bertanya, adakah kamu nak bertanya kepada Nabi Muhammad sebagaimana Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa. Kemudian Allah sebutkan di penghujung itu, wa may tabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekufuran. Kufur ni maksudnya apa? Maksudnya orang yang bukan Islam, disbeliever. Lagi, apa maksud dengan al-kufur? Maksudnya ungrateful. Tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Itu maksud dengan kufur. Maka adakah kamu nak menukar iman dengan kekufuran? Apa yang mereka ni dah buat? Apa yang mereka dah buat? Oh, cikgu boleh tanya. Question tentang mana dan salwa. Selain daripada mana salwa, tak ada ke bawang sayuran. Masya Allah. Itu antara soalan dia. Masya Allah. Dalam ayat ni, apa yang telah dilakukan? Dia orang buat apa je? Dia orang hanya apa? Bertanya. Maka Allah suruh dalam Allah peringatkan, takkan dengan bertanya itu salah. Allah ingatkan, ya, kena berhati-hati dengan soalan. Kenapa? Kerana ia boleh menukar keimanan dengan apa? Kekufuran. Ia boleh menjadikan seseorang itu ke arah kekufuran, tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan bertanya. Sebab itu seseorang dia perlu berhati-hati dengan soalan. Dan dalam kehidupan kita penuh dengan 1001 persoalan. Dan kita pernah tak jumpa dengan orang yang dibertanya soalan, antaranya lah, ustaz saya ada soalan. Saya dah tanya soalan ini dekat ustaz yang lain, dia orang tak boleh jawab. Saya nak tanya kat ustaz pula. Kita pernah tak hadapi situasi yang macam tu? Ada menjumpa orang yang macam tu? Soalan. Kan? Soalan. Ada orang yang dia berbangga dengan soalan dia. Kenapa? Kerana soalan dia itu tak boleh dijawab. Orang tak boleh jawab soalan dia. So dia berbangga dengan soalan dia.
So dia tanya orang ni, tak boleh jawab. Dia tanya orang ni, tanya. So dia berbangga dengan soalan dia yang orang tak mampu nak jawab. Maka Allah peringatkan dalam ayat ini, berhati-hati dengan soalan. Kerana soalan dia boleh membawa kepada kekufuran. Soalan itu memang sentiasa berada dalam diri seseorang. Maka Allah nak pandu manusia ini agar setiap soalan itu ia tidak perlu ditanya, yang kedua ia tidak perlu dihiraukan. Kerana ada soalan yang dia itu adalah soalan yang tidak bermakna, pointless. Tak ada apa pun yang nak dapat daripada soalan itu. Tak ada apa pun yang dapat memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Dalam Al-Quran, Allah bawakan dialog-dialog tentang orang-orang yang bertanya tentang soalan. Antaranya kita lihat pada surah yang ke-17. Pada ayat ke-49, ayat 49 dan juga ayat selepas itu ayat yang ke-50. Kalau soalan tentang khabar keluarga kesihatan, okeylah. Baik. Muka surat 286, surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 49 dan juga ayat yang ke-50. Tak ada. Nak ada siapa? Ada Haji Fuad. Ada dengar suara Haji Fuad tadi? Tak perasan nama Haji Fuad. Ada. Boleh ke? Boleh. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Muka surat 286, surah Al-Isra, surah 17. Kita nak baca ayat 49 dan juga ayat yang ke-50. Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أو خلقا مما يكبر في صدوركم. Allahul Azim. Sampai situ je potongan ayat yang kita nak. Terjemahan boleh ke? Dan mereka berkata, apabila kamu telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. Yang 50 sampai situ Ustaz kan? Sikit bahagian awal ayat 51. Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut fikiranmu. Baik. Ya. Jazakallah khairah. Ayat 59 ni Allah tanya, Allah berikan dialognya dan mereka berkata, maksudnya mereka bertanya, adakah lepas kami mati, kami jadi tulang, dah reput, adakah kami akan dibangkitkan semula? Itu adalah apa? Soalan yang ditanya. Maka apa Allah jawab kepada soalan tersebut? Allah jawab apa? Allah kata, jadilah kau batu ke, besi ke, ataupun jadilah kau pun apa-apa makhluk yang apa? Yang kau rasa hebat sangat tu. Jadilah kau apa yang kau nak. Basically Allah kata macam tu. Allah menjawab tak soalan mereka? Allah jawab tak soalan tu? Allah jawab dengan perli, Ustaz. Kalau ditanya jawab ke tidak, Allah tak jawab pun soalan tu. Allah jawab dengan perli.
Allah tak jawab pun soalan itu. Kenapa? Kerana dia adalah soalan yang tak patut ditanya. Dia adalah soalan yang tak patut ditanya. Maka soalan, bukan setiap soalan yang terlintas dalam fikiran kita, kita kena tanya. Ada soalan yang kita kena simpan dulu. Apa nak buat? Takkan nak simpan je soalan. Ingat, apa yang nak buat? Kita beri masa kepada diri kita untuk apa? Untuk mempelajari surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah. Berterusan kita mempelajari Al-Quran. Maka Al-Quran akan As-sajadah. menjadikan apa? Sajadah, Ustaz. As-sajadah. Wa iza dolalna. Soalan yang sama kan. Maka Al-Quran akan menghilangkan kita daripada soalan-soalan tersebut. Kenapa soalan-soalan ini timbul? Kerana perkara itu menjadi fokus utama dalam fikiran kita. Orang yang dia suka, dia fanatik tentang bola, apakah soalan yang akan keluar dari mulut dia? Sudah tentu banyak berkaitan dengan bola. Orang yang ahli perniagaan, apakah soalan yang akan banyak keluar dari mulut dia? Sudah tentu berkaitan dengan perniagaan. Seorang pelajar perubatan, apakah soalan yang akan keluar pada mulut dia? Sudah tentu berkaitan dengan perubatan. Sebab apa? Sebab itu yang duk main dalam kepala dia. So benda itu yang akan keluar. Maka Allah peringatkan, tidak setiap soalan yang ada dalam kepala itu perlu dilontarkan. Kerana ada orang yang disebutkan tadi berbangga dengan soalan dia yang dia tak boleh jawab. Dan soalan-soalan inilah yang banyak akhirnya menjadikan apa? Saya tak jumpa jawapan saya dalam Islam. Soalan-soalan saya tak dapat dijawab oleh agama Islam. Maka dia pun pergilah mencari agama yang lain. Sedangkan soalan-soalan yang ditanya itu soalan yang tidak seharusnya pun ditanya. Umpama kita nak bertanya, siapakah yang telah mencipta manusia? Siapa yang mencipta alam? Itu soalan yang tidak perlu ditanya kerana dia satu perkara yang sudah diketahui. Dia soalan-soalan yang kadang-kadang apa? Orang ditanya kalau kata kita dengar daripada influencer ke kan, orang yang ada jawatan. Dia soalan-soalan datang daripada netizen yang tak perlu dilayan. Kalau layan dia akan jadilah lagi melirik-lirik nanti dia punya soalan yang datang selepas daripada itu. Kenapa? Sebab apa soalan itu timbul? Sebab dia bukan nak fokus kepada apa yang hendak disampaikan, tapi dia nak pergi fokus kepada perkara-perkara yang lain. Maka Allah dengan soalan-soalan yang dikemukakan, Allah tak menjawab semua soalan itu. Allah buat apa? Saya berikan contoh. Kita berada, contohlah kan, katakan kita berada dalam kelas matematik contohnya kan. Kelas matematik. Hari ini saya mengajar tentang tambah dan tolak. Saya belajar tentang tambah. Tiba-tiba ada seorang angkat tangan. Teacher, saya nak tanya tentang tolak. Seorang lagi angkat tangan. Teacher, saya nak tanya tentang kali. Teacher, saya nak tanya tentang bahagi. Teacher, saya nak tanya tentang formula. Maka apa guru tu akan buat? Adakah guru tu patut layan setiap soalan tu? Patut layan tak soalan-soalan tu? Tidak. Tak perlu layan. Kenapa guru tu tak patut layan? Di luar skop. Di luar skop, kerana guru tu tahu kalau dia layan soalan tu, pertama, dia di luar skop pembelajaran. So akan apa? Membuang masa dan akan mengalihkan perhatian daripada apa yang tengah belajar. Betul tak? Itu yang pertama. Yang kedua, pelajar tu ada kemungkinan besar dia tak boleh nak hadam pun apa yang kita bagi tahu dia berkaitan dengan soalan dia. Sebab apa? Sebab dia belum sampai lagi pada bahagian itu. Sebab cikgu tu tengah menaiki satu demi satu tangga nak sampai kepada soalan dia itu. Yang dia tanya tentang bahagi, tentang tu. Akan sampai ke situ, tapi dia kena melalui anak tangga dulu, baru sampai. Kalau dia terus nak pergi melompat, ada banyak anak tangga yang dia skip, dia akan jatuh. Dia tak akan boleh nak faham bila bercerita nanti tentang perkara yang lain.
bila kita belajar bahasa Arab, memang kita akan belajar daripada benda yang simple, isim, fi'il, harf. Kita belajar dulu tentang apa? Huwa, huma, hum. Tak ada tulis kelas pertama bahasa Arab, nun dia tulis pergi cerita tentang root word. Dia cerita tentang tambahan yang ada pada root word. Ada alif sin ta, ada alif ta, ada alif nun. Dia tak cerita. Kenapa tak cerita? Kalau soalan tu ditanya pun dia akan elak untuk nak jawab dulu. Sebab apa? Sebab dia tak akan memberi apa-apa manfaat pun. Ketika itu soalan itu tidak bermanfaat untuk ditanya, maka guru tak akan jawab soalan yang lain tu. Sebab apa? Sebab dia akan mengganggu konsentrasi. Guru akan balikkan semua kepada apa? Kepada fokus topik yang sedang belajar ketika itu. Ada juga orang tahu saintis yang kata manusia ni wujud bermula dengan satu sel berkembang menjadi manusia. Dia tak mengaku manusia bermula dari pasangan Nabi Adam dan juga Hawa. Maka Allah tidak menjawab semua soalan manusia. Hingga kita merasakan kadang-kadang Quran ni dia tak boleh jawab soalan yang ada dalam minda kita. Kenapa? Kerana Allah nak bawa kita dulu fokus kepada apa yang sepatutnya kita belajar sekarang ni. Allah nak ajak kita fokus dulu kepada yang ini. Yang lain itu nanti dia akan datang kemudian. Sebab itu orang yang dia banyak persoalan dalam kehidupan dia, bila dia mula belajar Quran, dua perkara. Pertama, persoalan yang ditanya itu akan mula terjawab. Yang kedua, dia mula sedar bahawa soalan yang ditanya tu tak patut ditanya. Nabi SAW sebutkan dalam hadis, nanti akan datang satu zaman yang orang akan suka nak bertanya. Kerja dia bertanya saja. Hingga dia akan sampai pada satu soalan. Allah menciptakan manusia. Siapa cipta Allah? Dia akan sampai soalan yang begitu. Kenapa? Orang duk layan. Siapa cipta ni? Layan. Siapa cipta ni? Siapa cipta ni pula? Siapa cipta ni? Manusia duk layan. Maka dia akan sampai pada Allah mencipta manusia. Kemudian dia akan tanya, siapa cipta Allah? Maka soalan dia tidak ada penghujungnya. Soalan tak ada penghujung. Sebab tu ada soalan yang kita tak perlu pun tanya. Jangan lontarkan soalan. Bukan saja kena fikir sikit, kena berfikir sangat panjang. Dan kalau persoalan itu tak memberi manfaat kepada kita, maka tak perlu tanya tentang perkara itu. Diamkan saja, letak tepi persoalan-persoalan itu. Kerana persoalan akan terus banyak timbul dalam kehidupan kita. Daripada bisikan-bisikan syaitan suruh tanya. Daripada persoalan, dia nak menimbulkan syak wasangka. Nak menimbulkan kepada syak wasangka. Kan, sebab itu orang yang kalau dia pergi kaunseling atau dia belajar coaching, kan, ataupun konsultan, kemahiran mereka adalah kemahiran untuk bertanya soalan. Yang mereka akan belajar adalah kemahiran bertanya soalan. Dan kemahiran bertanya soalan dia bukan setakat bertanya. Dia kena bertanya soalan yang betul. Baru akan dapat membawa kepada solusi. Akan bawa kepada solusi. Dia bukan setakat bertanya soalan, tapi dia kena tanya soalan yang betul. Itu orang yang nak jadi coach, nak jadi counselor, nak jadi konsultan ke, dia bukan boleh main tanya je soalan, tak. Dia kena tanya soalan yang betul. Dan Allah dalam Quran tak menjawab semua soalan. Dia tanya, adakah nanti bila kami dah jadi tulang repuk, kami akan diupkan balik? Maka Allah kata, jadilah kamu batu jadi besi, jadilah benda pun yang kau suka, lantaklah. Allah tak menjawab pun soalan. Kerana soalan tu tak perlu dijawab. Tak perlu dilayan. Belum sampai lagi. Kalau Allah cerita, adakah kita akan faham tentang bagaimana proses otak tak boleh nak proses? Bagaimana tulang dah reput, boleh nak dihidupkan semula, otak tak boleh nak proses. Maka kalau jawapan tu diberikan pun, tetap otak tak boleh nak proses. Kerana dia ada had logiknya. Dan itu adalah luar daripada logik akal manusia yang tidak pada zat Allah SWT. Maka sebab itu ketika mana Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa AS, suruh sembelih lembu, dia tanya lembu warna kuning ke, muda ke, tua ke, macam mana rupa bentuk dia. Itu semua soalan yang patut ditanya ke tak patut? Tak patut ditanya. Soalan yang tidak bermanfaat. Langsung. Dia adalah soalan yang tidak patut untuk ditanya. Sebab itu adalah hadis. Nabi SAW sebutkan, Inna Allah kariha lakum thalathan. Saya pernah sebutkan tentang hadis ini. Sesungguhnya Allah tak suka, Allah benci 3 perkara ke atas kamu.
Sudah yang kamu lakukan. Pertama, qilan wa qal. Banyak cakap. Ataupun suka menyebarkan desas-desus. Kabar angin. Aku dengar macam ni. Aku dengar macam ni. Allah tak suka. Allah benci perkara itu. Yang kedua, wa idha'atil mal. Mensia-siakan harta. Menghamburkan harta. Belanja, tak fikir. Dia beli sebab dia ada duit. Itu je. Kenapa beli ni? Sebab aku ada duit. Aku belilah. Kenapa? Sebab aku ada duit. Walaupun benda tu dia dah ada, benda tu dia tak pakai, dia beli sebab ada duit. Itu maksud idha'atil mal. Mensia-siakan harta, menghambur-hamburkan harta. Itu perkara yang Allah benci. Walaupun dia ada duit, tak boleh buat sesuka hati. Yang ketiga Allah kata wa kathratus su'al. Allah benci kepada apa? Orang yang banyak bertanya. Banyak bertanya macam mana? Macam mana kalau kita nak belajar kalau tak bertanya? Ini pertanyaan yang apa? Apa yang ada kat kepala dia semua dia tanya. Semua dia tanya. Dia tak nak proses, tak nak berfikir. Sedangkan dalam Quran Allah kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Adakah kamu tak guna akal ke? Tak berfikir ke? Tak tadabbur ke? Dia tak nak. Dia tahu nak tanya je, tanya. Dia tahu hanya nak tanya. Kerana bertanya perkara yang mudah. Nak mencari jawapan, itu yang orang tak nak buat. Dan soalan dia nak tanya senang, tapi nak mencari jawapan dia bukan perkara yang mudah. Maka Allah benci apa? Orang yang banyak bertanya. Apa yang keluar kat kepala dia semua dia nak tanya, dia tak berfikir dengan cukup panjang. Kerja dia nak bertanya saja. Maka daripada ayat ini, awal ayat ini Allah sebutkan yas'alunaka, mereka bertanya. Ini adalah pertanyaan Quraisy kepada Nabi SAW. Mereka bertanya dan juga pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi SAW, kerana mereka bertanya tu nak mencari loophole, nak mencari kekurangan Nabi SAW. Sebab tu dia nak bertanya. Dan pada ayat ini mereka bertanya tentang anak bulan. Dia bertanya kenapa anak bulan ni dia kejap besar, kejap kecil. Kenapa dia ni tak tunduk kepada matahari. Matahari tu besar, dia tu kecil, kan? Kenapa dia tak tunduk, kan, kepada matahari, tak akur kepada matahari. So dia bertanya-tanya banyaklah tentang perihal bulan dan sebagainya. Maka persoalan-persoalan itu, kan, dia adalah persoalan yang tak perlu ditanya sebab dia tak ada kaitan dengan kita. Maka kita jangan bertanya soalan yang tak ada kaitan dengan kita. Kerana dibimbangi, kita akan dapat tahu perkara yang tak patut kita tahu. Kita akan tahu perkara yang tidak patut kita tahu. Kadang orang tak nak bagi tahu. Kadang orang nak suruh. Tapi sebab kita duk tanya, orang terpaksa cakap ataupun orang terlepas cakap. Akhirnya kita kecil hati, kita terasa orang tu mungkin tercerita pula aib dia, kan, dengan keluarga ke apa masalah dalaman dia lah. Sebab apa? Asyik bertanya. Bertanya kepada perkara yang tak perlu, yang tak sepatutnya kita tahu. Maka apa yang kita tengok pada orang, kita rasa tak patut tahu, tak perlulah kita bertanya kepada orang tersebut. Kerana soalan kita akan banyak. Kita akan setiap hari akan ada banyak sangat soalan yang kita boleh nak tanya, tapi tak setiap soalan itu kita kena tanya. Dan tidak setiap soalan itu perlu dijawab. Tapi saya bukan nak highlightkan tentang jangan jawab soalan. Saya nak highlightkan tentang jangan bertanya tentang perkara yang tak sepatutnya kita tanya. Kerana bertanya soalan ada seninya. Dan ini antara perkara yang Al-Quran sebutkan dalam Al-Quran, yang Al-Quran highlightkan. Sebab itu Allah bawakan tentang kisah Bani Israel banyak. Diorang ni memang banyak tanya. Kan? Bila banyak bertanya, akhirnya membawa kepada apa? Kan membawa kepada kufur. Akhirnya senang tak nak sembelih lembu yang kuning, lembu yang muda ke tua, lembu yang begini umurnya, fizikalnya, senang ke susah? Akhirnya susah nak buat. Dan akhirnya membawa kepada malas nak buat. Dan itu bentuk kekufuran kepada Allah. Dah minta makan,
Tak bersyukur, minta lagi yang lain, tanya lagi ada tak makanan jenis yang lain, makanan jenis yang lain, bertanya. Akhirnya bawa kepada apa? Kufur. Dalam ayat surah yang lain, Allah sebutkan Allah sebutkan Yahudi bertanya kepada Nabi, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dhalik. Ahli kitab bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, kenapa tak diturunkan satu kitab daripada langit? Dan Allah kata sesungguhnya mereka telah bertanya kepada Nabi Musa perkara yang lebih besar daripada itu. Maka mereka akan bertanya. Suka nak bertanya. Kadang bertanya dengan pelbagai tujuan, tapi kadang hanya hanya saja je tanya, saja nak tahu. So perkara saja-saja ni perlu diberi perhatian kerana ia adalah sebahagian daripada agama. Allah bawakan tentang Bani Israel yang banyak songih, banyak cerewet, yang banyak tanyanya. Maka tentang soalan, tentang tanya perlu diberi perhatian. Kalau nak tanya, kalau nak meminta banyak-banyak, boleh terus kepada Allah Azza wa Jalla. Tanyalah apa benda yang nak tanya pun kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh kita tanyakan. Maka Allah mengajarkan kepada kita untuk nak menghilangkan soalan-soalan yang pelbagai itu. Apa yang perlu dilakukan? Fokus kepada subjek yang Allah tengah nak ajar kita. Iaitu tentang apa? Tentang Al-Quran. So fokus kepada Al-Quran itu, ketepikan dulu soalan-soalan yang lain itu dulu. Saya pernah ditanya soalan tentang Nabi Ibrahim AS. Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim turun pada bulan apa? Suhuf Nabi Ibrahim turun pada bulan apa? Ya, soalan yang sebegitu, kan? Kalau bukan saya yang kata, saya quote daripada perkataan yang ulama selalu tulis dalam kitab. Ulama tulis ada soalan-soalan ditanya pada zaman dahulu, bahkan pada zaman para salafus soleh dahulu, maka mereka mengatakan satu potongan ayat. Itu adalah soalan yang kalau kita tahu jawapan tak menambahkan keimanan, kita tak tahu jawapan tidak mengurangkan iman. So, soalan yang kita nak tanya, kita boleh tengok kepada situ. Kalau tanya, tambah tak keimanan. Kalau tak tanya, kalau tak tahu tentang soalan itu, tak tahu jawapan kepada soalan itu, kurang tak iman. So kalau tak, dia soalan yang tak perlu soalan tak perlu ditanya. Maka orang tanya, kitab Suhuf Nabi Ibrahim turun bila? Kalau kita jawab, dia akan keluar. Dan kitab Taurat turun bila? Kitab Injil turun bila? Tak kisahlah dia turun bila pun. Dia bukan untuk kita pun. Kita percaya dia telah turun. Dia turun bila, cara bagaimana, apa benda terjadi pun, itu bukan kita punya hal dah sekarang ini. Yang kita kena kisahkan adalah kitab kita. Kitab lain itu dah tak ada kena-mengena dengan kita. So tak tahu tentang perkara itu pun tidak menjejaskan keimanan kita. Kerana kita disuruh untuk beriman kepada kitab itu. Maka kita beriman kepada setiap kitab yang Allah turunkan. Tak kisah Allah turunkan kepada siapa, Allah turunkan bila, bulan berapa, malam Al-Qadar juga ke, dia turun ke langit dunia dulu, baru turun secara beransur-ansur ke. Sebab itu kalau kita banyak melihat kepada saya sebutkan so-called di Malaysia ni, orang yang nak mengamalkan tasawuf ataupun ma'rifah. Antara perkara yang membuatkan orang kagum dengan mereka ialah mereka banyak bertanya soalan yang orang tak terfikir. So bila ditanya tu orang macam, So orang hanya kagum dengan soalan-soalan yang mereka keluarkan. So mereka dikagumi kerana soalan-soalan mereka yang luar daripada kotak. Orang kagum dengan soalan sahaja. Jawapannya tak ada, tapi orang kagum dengan soalan-soalan. Sedangkan bertanya soalan yang tidak ada kena-mengena itu dilarang oleh Allah. Allah tak suka banyak bertanya dan bertanya tentang soalan yang tidak ada kena-mengena dengan kita. Dalam Quran, especially dalam surah Al-Baqarah ini, kita telah lihat banyak Allah sebutkan yas'alunaka. Banyak soalan-soalan yang ditanya. Juga
banyak dialog yang Allah bawakan dalam Al-Quran tentang soalan-soalan yang ditanya oleh umat-umat yang terdahulu. Maka ada soalan yang diberikan jawapan. Maka ada soalan yang jawapannya itu adalah jawapan yang perli. Jawapan yang nak mengejek. Kerana dia adalah soalan yang tidak patut pun ditanya. Maka ayat 189 ini Allah mulakan dia dengan salah satu ayat yang bermula dengan soalan yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, dan dalam ayat ini berkaitan dengan anak-anak bulan. Allah sebutkanlah anak bulan itu ia adalah apa? Menandakan waktu-waktu urusan untuk manusia. Mawaqit maksud dia waktu. Untuk manusia buat apa urusan lah, ni waktu tidur ke, ni waktu makan, ini waktu untuk apa? Untuk nak buat apa-apa kan. Dan kiraan untuk kiraan harian juga dalam surah At-Taubah juga Allah sebutkan perkara yang sama. Dia adalah untuk kiraan hari dan bulan asy-syahr untuk manusia. Wal hajj, dan kiraan bulan ini adalah untuk haji. Kenapa? Kerana ketika dulu ada yang bertanya pada Nabi, bilakah nak buat haji ni kan, maka kiraannya itu adalah berdasarkan kepada kiraan anak bulan. Khusus dalam ayat ini sebutkan tentang perihal haji. Kemudian Allah sebutkan tentang kebaikan itu adalah memasuki rumah, dan tidak dikira kebaikan apabila seorang itu memasuki rumah daripada belakang, akan tetapi kebaikan itu adalah takwa. So bentuk-bentuk begini Allah bawakan dalam Al-Quran. Tengah cerita tentang apa? Tengah cerita tentang masuk rumah kod belakang, kod pintu belakang, itu bukan perkara yang baik. Dan yang baik adalah takwa. Dia macam tak ada kena-mengena. Patutnya masuk ke pintu belakang adalah tak baik. Masuk ke pintu depan yang sepatutnya, itulah sepatutnya ayatnya kan. Tapi tengah cerita tentang pintu, tiba-tiba cerita tentang takwa. Begitu juga bila Allah sebut tentang berbekal, Allah kata watazawwadu, maka bawalah bekalan. Ayat itu tentang orang-orang Yaman yang pergi nak menunaikan haji, dan mereka tak bawa bekal apa-apa. Dia semua macam tawakal. Kan kalau tengok perangai orang Yaman sampai hari ni pun macam tu dah perangai dia pun. Kan dia main buat tak tahu je kan. Dia nak pergi menunaikan haji tak bawa bekalan makanan, tak bawa bekalan duit, tak bawa bekalan perubatan, tak bawa, tawakal. Allah kata watazawwadu, bawalah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal yang terbaik adalah takwa. So tiba-tiba je takwa pula jadi dia punya bekal. Sedangkan Allah suruh bawa bekal fizikal. Tiba-tiba ceritanya tentang takwa. Begitu ada bentuk-bentuk yang Allah bawakan dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Saya buka dulu jika ada soalan. Tak ada soalan. Semua tak nak tanya soalan. Ustaz pun cakap pasal soalan, Ustaz. Ustaz buka pula soalan. Memang tak adalah yang nak bertanya. Dia bukan nak menghalang daripada untuk bertanya soalan, tetapi tidak setiap soalan itu perlu ditanya. Tidak setiap soalan itu perlu ditanya. Kadang-kala ada orang yang kerana dia nak menjaga diri dia kan, lalu dia pun kata tak boleh bertanya. Dia tak buka kepada soalan sebab dia bimbang kan, kalau dia buka soalan kan orang tanya-tanya soalan tak boleh nak jawab kan, boleh menjejaskan kredibiliti dia. So dia pun tak nak melayan soalan dan tak membuka ruang untuk bertanya kan. Tapi soalan boleh ditanya, tetapi dengan adab, dengan cara, dengan soalan-soalan yang betul. Kena tanya soalan yang betul. So cikgu-cikgu bila nak buat soalan exam, dia kan kena bagi soalan, dan soalan tu kena soalan yang betul, soalan yang tepat. Dia tak boleh main bagi dia soalan yang tak faham, soalan yang tak tepat dengan kriteria yang exam nak. So dia ada cara nak bertanya tu, nak buat soalan tu, dia ada cara, bukan boleh main buat saja. Wallahu ta'ala alam. So saya sampaikan pada malam ini, moga ada manfaat dapat diambil. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana